Salam sejahtera dan salam sorakku sayang bersama saya Grace John Lee. Fokus berita malam ini, kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK terus komited melaksanakan pelbagai usaha untuk menguatkuasakan Akta Kerja berkaitan bagi mengelak berlakunya amalan pemburuhan tidak sihat termasuk memerangi isu pemerangan manusia dan buruh paksa dalam sektor agri-komoditi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata Jabatan Negara Amerika Syarikat atau United States Department of State telah mengeluarkan laporan tahunan mengenai perdagangan orang US Trafficking in Person Report berdasarkan penilaian terhadap 187 negara termasuk Malaysia. Menurut beliau, penilaian tersebut merangkumi aspek pencegahan, pendakwaan dan pelindungan ke atas pekerja di semua negara berhubung hal ehwal pemburuhan. Pada tahun 2021 pula kedudukan Malaysia telah diturunkan lagi ke tahap 3 ataupun tier 3. Pada tahun 2022 Malaysia masih lagi kekal di tahap 3 ataupun tier 3 dan perkara ini terjadi kerana Jabatan Negara Amerika Syarikat berpandangan bahawa Malaysia tidak menunjukkan sebarang peningkatan dalam usaha menangani isu pemerdagangan orang, penyeludupan migran dan juga buruh paksa termasuklah dalam melaksanakan penguatkuasaan. Walau bagaimanapun berdasarkan laporan US Trafficking in Person 2023 yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat pada 15 Jun yang lalu, kedudukan Malaysia telah melonjak ke tahap 2 pemerhatian ataupun Tier 2 Watch List. Saya percaya hasil kerjasama dan usaha semua pihak kedudukan Malaysia telah berada di tahap yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan sesi penerangan dan dialog guna tenaga agri-komoditi 2023 di sini pada Isnin. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri KPK menambah program berkenaan bertujuan memberi penerangan dan hikmat nasihat di samping menyediakan platform komunikasi dua hala bersama pemain industri terutamanya pihak pengurusan dan pekerja-pekerja ladang berbincang berkenaan aspek-aspek pemburuhan. Katanya lagi, KPK telah merancang untuk melaksanakan program ini sebanyak 4 sesi sepanjang tahun 2023 bermula di Sarawak dan diikuti dengan Sabah, Zon Tengah serta Zon Timur. Sesi kali ini meliputi taklimat dan penerangan berkaitan amalan pemburuhan terbaik dan beretika di sektor perdagangan oleh penceramah daripada Majlis Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan iaitu Fair Labour Association FLA. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah berkata KPK sentiasa memberikan sokongan kepada Kerajaan Sarawak dalam mewujudkan ekosistem bukan sahaja dari penanaman malah penjualan dan pemasaran berasaskan komoditi. Beliau berkata ia bergantung dengan minat nilai rantaian yang harus dilihat secara keseluruhan. Harga sebab komoditi itu harganya turun naik ikut pasaran. Jadi kadang-kadang pengusaha kita nanggap apa yang lebih mudah, apa yang ada di harga pasaran, itulah yang mereka akan beri tumpuan. Sebab itu program yang kita laksanakan sekarang ini ialah apa kita panggil track commodity. Track commodity ini kita dah bermula di zon utara untuk kita pergi ke lapangan berjumpa dengan semua stakeholders daripada pekebun kecil, daripada peraih, daripada industri players yang peringkat hiliran untuk mendengar feedback and so on, tapi lebih memberi awareness, kesedaran mengapa kita perlu mengamalkan the good agriculture practice supaya bila kita mengolah hasilannya lebih banyak, lebih sesuai kehendak pasaran. Tambah Datuk Seri Fadilah, media turut memainkan peranan penting dalam menarik minat para belia untuk turut terlibat dalam tanaman koko. Ini yang saya harapkan rakan-rakan media memainkan peranan untuk bantu promote kebaikan dan kelebihan. Mengapa kita perlukan belia? Sebab belia ini sekarang ini mereka terlatih. Mereka dah pergi ke sekolah, mereka ada yang terlatih dalam bidang teknikal. Kalau berbandingkan mak bapa yang dah umur 60 lebih, termasuk saya tu, menggunakan teknologi mungkin lambat sikit. Jadi orang-orang muda, sebab gadget is quite familiar, they already familiar with gadget. Because we're moving towards IR 4.0. Maknanya kita akan menggunakan semua teknologi untuk memastikan kita memodernkan sektor perdagangan dan pertanian kita.
Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan tenaga-tenaga pengajar di Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika memiliki Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak ECCE. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan ECCE, kualiti pengajar memainkan peranan yang sangat penting. Menurutnya, mengikut data terkini, prasekolah mempunyai pengajar dengan diploma yang tertinggi iaitu 84.67%. Now, in terms of percentage of educators who have early childhood, who have diploma in early childhood education, Kemas records 63.66%. Under education ministry, the number of teachers who have diploma in early childhood education, 84.67. So that's the highest actually so far. And then our under Jabatan Perpaduan, 64.7%. And then we have swasta, private ones. It stands at 27.2%. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak ECCE Swinburne University of Technology Sarawak kampus di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, beliau juga mengulas mengenai Tadika Sedidik Penan yang sebelum ini dikenali sebagai Program Pendidikan Komuniti Penan, kawasan Apoh Tutuh Tajaan Petronas. Katanya sebanyak 5 buah tadika telah dibina di bawah program ini yang merangkumi Long Kawa, Long Kerangan, Long Leng dan Long Jenalong dan Baselulong. Selanjutnya, konvoi Kembara Sarawak Merdeka singgah di pit stop terakhir untuk bahagian Sibu di Dewan MUC Bandung kira-kira jam 3.30 petang Ahad selepas penyerahan bendera di Rumah Bangit, Bawang Asan. Ketibaan konvoi ini disambut oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Rapai serta penduduk setempat. Sambutan tersebut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sarbekas, Cawangan Nangka. Antara aktiviti yang diadakan adalah pertandingan nyanyian lagu patriotik dan pertandingan mewarna oleh pelajar dari Sekolah Kebangsaan SK Abang Ali dan SK Perbandaran nombor 3. Turut diadakan pertandingan mendeklamasi puisi serta pertandingan memasak dengan penyertaan seramai 30 peserta. Sesi penyampaian hadiah kepada pemenang telah disempurnakan oleh Datuk Dr. Anwar sendiri. Manakala di Mukah, pembangunan di Sarawak tidak akan dapat dinikmati tanpa perpaduan dalam kalangan rakyatnya. Menurut Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, katanya Sarawak bertuah kerana masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan bangsa dan agama saling hormat menghormati dan bertoleransi seiring dengan tema perpaduan nasional Segulai Sejalai. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Ngiring Bidai Segulai Sejalai di Kingwood Resort Mukah pada Ahad. Berucap lanjut, beliau berkata Mukah telah mengecapi pelbagai pembangunan dan kemajuan sepanjang 60 tahun merdeka dari segi infrastruktur asas, pembangunan fizikal, pendidikan, komunikasi, pentadbiran dan sebagainya. Sementara itu, Adun Telian Royston Valentine dalam ucapannya berkata sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Mukah telah dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, Mukah setakat ini tempat kedua teramai pengunjung mengikut rekod oleh penganjur untuk pameran digital di mana seramai 13 agensi yang telah terlibat dalam pengajuran pameran digital. Mengenai majlis tersebut, beliau berkata ia menjadi platform penting dalam mengukuhkan semangat perpaduan lebih 40 suku kaum di negeri ini dan seterusnya menjadi contoh kepada orang luar. Perkongsian seterusnya, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Kuching telah menganjurkan satu program Training of Trainer TOT Komuniti Bebas Dadah di Pusat Khidmat Adun Batu Kitang pada Ahad. Program tersebut telah mendapat kerjasama daripada Pusat Khidmat Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Batu Kitang dan disertai dengan lebih 30 peserta yang terdiri daripada Ketua Kampung, Pemimpin Kawasan Ruku Tetangga KRT dan Pemimpin Komuniti. Adun Batu Kitang, Insinyur Loh Keciang turut hadir sebagai tanda sokongan dan keprihatinan beliau terhadap pengajuan program berkenaan. Semasa berucap, beliau memuji inisiatif dan usaha murni pihak AADK dalam memberi pendedahan kepada komuniti tentang langkah-langkah menjauhi dadah. Menurut beliau, program seumpamanya amat penting untuk memberi kesedaran yang lebih tinggi tentang bahaya dadah kepada penduduk setempat sekaligus membantu golongan muda untuk sentiasa kekal positif dan bersemangat menjauhi gejala penyalahgunaan dadah.
Antara penerangan yang disampaikan mengenai dadah-dadah dan isu penyalahgunaannya, pemberdayaan komuniti, penilaian faktor risiko dan faktor pelindungan serta rancangan tindakan komuniti. Sedemikian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam ini, saksikan sorotan Majlis Sekalong Budi 2023 yang dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Ahad. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.